Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita mendengar satu cerita panas berkaitan dengan Najib Razak yang dikaitkan dengan tahanan rumah untuk Najib Razak. Dan ini adalah keputusan terkini ataupun satu berita terkini saya bawakan kepada anda melalui tulisan daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Melalui perkongsian daripada Syahabuddin Husin, tiada tahanan rumah untuk Najib sebelum PRU 16. Anwar Ibrahim berpandangan bahawa yang di-Pertuan Agong hanya patut mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib Razak selepas kes 1MDB yang dihadapinya selesai menjalani perbicaraan di mahkamah. Nah, ini satu lagi pendedahan baru yang pasti mengejutkan Najib Razak Zahid Hamidi. Menegaskan beliau tidak akan sesekali mengenepikan kuasa agong. Perdana Menteri berkata, syornya itu hanya akan dikemukakan jika diminta oleh baginda. Jika agong meminta nasihat saya akan berkata, tuanku lalui proses itu, kata Anwar semasa wawancara dengan Bloomberg di Forum Ekonomi Qatar. Perdana Menteri berpendirian, semua pihak harus menumpukan kepada prosiding mahkamah kes 1MDB yang sedang berjalan berbanding isu tahanan rumah untuk Najib seperti dibangkitkan mutakhir ini. Pada 1 April lalu, Najib memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi KL untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum atau titah tambahan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang membenarkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya di rumah. Susulan itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memfailkan afidavit selaku saksi kritikal yang mengikrarkan. Afidavit bagi menyokong permohonan Najib mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum itu. Menerusi afidavit diikrarkan Ahmad Zahid pada 9 April, beliau menyatakan telah dimaklumkan mengenai kewujudan titah itu oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul ketika pertemuan di rumahnya di Country Heights, Kajang pada 30 Januari lalu. Meskipun pandangan Anwar berkenaan isu tahanan rumah itu hanya merupakan syor jika diminta oleh Agong. Bersesuaian pula kes semakan kehakiman berkaitan titah addendum telah pun difailkan di mahkamah. Apa yang dinyatakan PM itu secara umumnya bolehlah disimpulkan sebagai pendirian kerajaan yang mungkin turut akan disampaikan dalam perbicaraan semakan kehakiman nanti. Dengan begitu, pendirian kerajaan artinya kerajaan tidak setuju Najib diberikan tahanan rumah. Dengan itu, bolehlah juga difahami kenapa titah addendum itu tidak didedahkan. Najib kini masih ada 4 lagi kes mahkamah berkaitan 1MDB yang masih berjalan dan belum selesai. Oleh kerana semua perbicaraan itu masih di peringkat awal, sukar untuk menjangka bila ia akan berakhir. Mungkin 3-4 tahun atau barangkali lebih lama daripada itu barulah ada pengakhiran semua kes tersebut. Berdasarkan pengurangan hukuman yang diberi kepada Najib oleh lembaga pengampunan, tarik beliau patut dibebaskan daripada penjara ialah 23 Ogos 2028. Artinya, jika pandangan Anwar itu mahu diterima pakai, iaitu Najib hanya patut diberikan tahanan rumah selepas kes mahkamah berkaitan 1MDB yang sedang dihadapinya selesai
ia bermakna detik itu sudah hampir dengan tarik pembebasan bekas PM itu daripada penjara, atau boleh jadi ia berlaku selepas 23 Ogos 2028. Yang hampir pasti, semua tarik itu adalah selepas PRU 16. Bermakna, ada lagikah tahanan rumah kepada Najib ketika itu? Syahabuddin Husin, 15 Mei. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton Bapak yang amat dihormati, susulan keputusan ataupun kekalahan bersatu pada PRK Kuala Kubu Baharu yang diadakan baru-baru ini, terdapat gesaan untuk Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan untuk mengundurkan diri. Terdapat gesaan itu, dan juga di samping gesaan untuk Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan ataupun mengundurkan diri, Muhyiddin Yassin juga dinasihati perlu memberikan ruang kepada pemimpin baru yang muda. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang Parti Bersatu berkaitan dengan pemilihan Parti Bersatu yang diadakan pada masa akan datang, kita juga sudah mengetahui bahwa pemilihan bagi top 5 Parti Bersatu, top 5 pemimpin tertinggi, hanya boleh bertanding kepada mana-mana MPT yang sudah memegang jawatan selama 2 penggal, kalau saya tak silap. Nah, saudara-saudara, akhirnya ini satu pendapat daripada penganalisis. Pemilihan bersatu, jangan sokong anak emas, bersikap terbuka, Muhyiddin diberitahu. Adakah ini juga satu gesaan untuk Muhyiddin Yassin tidak bertanding pada pemilihan parti akan datang? Walaupun sebelum ini Muhyiddin Yassin sah, tidak mahu bertanding, namun akhirnya U-turn dan mengekalkan jawatan, mengekalkan niat beliau untuk terus memegang jawatan sebagai Presiden Bersatu atas nasihat isteri beliau. Penganalisis berpendapat Muhyiddin Yassin perlu kekal netral dan tidak cenderung mana-mana camp pada pemilihan bersatu nanti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin perlu bersikap terbuka dan tidak menyebelahi mana-mana camp dalam membuat keputusan berhubung kepimpinan masa depan parti itu, kata penganalisis. Arif Aizuddin Azlan dari UiTM berkata, pertimbangan paling penting harus diutamakan Muhyiddin ketika ini adalah kelangsungan bersatu mengambil kira beberapa perkembangan semasa termasuk kekalahan pada PRK Kuala Kubu Baharu minggu lalu. Jalan terbaik adalah Muhyiddin perlu kekal netral dan tidak terlalu cenderung dengan mana-mana camp jika benar kewujudannya seperti diperkatakan. Presiden akan lebih dihormati dan menjamin kestabilan parti untuk satu jangka masa yang lama, katanya mengulas desakan akar umbi bersatu supaya syarat bertanding jawatan top 5 pada pemilihan akan datang digugurkan seperti dilaporkan